Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada semua para pelajar yang saya kasihi. Nama saya Cikgu Daniel, Cikgu RPT kamu. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan sambung kita punya pembelajaran kita, iaitu berkenaan tajuk yang masih sama juga, iaitu reka bentuk mekatronik. Okey, jadi ada yang DM saya, yang mesej saya, yang dia tak faham apa mekatronik ni memang kena ada 4 elemen ni ke? Kan soalan yang saya kerap dapat daripada pelajar sendiri. Okey. So, soalan yang ditanya ialah adakah mekatronik ni mesti ada keempat-empat elemen ini? Jawapannya ya. Dia mesti ada keempat-empat elemen ini. Okey, kalau tak ada salah satu ni, sama ada mekanikal, elektrik, elektronik ataupun kawalan dan pengaturcaraan, kita tak boleh panggil dia sebagai mekatronik. Okey, maksudnya gagal lah. Dia bukan dalam kategori mekatronik itu. Okey. So, hari ni apa yang kita akan belajar ialah kita akan belajar tajuk yang seterusnya atau bab yang seterusnya, iaitu ini kita dah belajar kan minggu lepas kan. Kamu pun dalam nota, kamu kena buat nota. Okey, kita akan direct terus kepada menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk yang sedia ada. Ini kamu boleh buka buku teks, buku surat 11. Buku surat 11 ada perbahasan dia dekat situ. Okey. Cuma saya pakai slide untuk penerangan. Jadi, menerangkan fungsi elemen. So, sekarang ni kita nak cari dalam sesebuah produk mekatronik yang dah disiap buat ataupun yang telah ada, kita nak cari dia punya elemen, 4 elemen tu duduk dekat mana, dan kita nak tahu apa fungsi-fungsi pada produk tersebut. Sebagai contoh, yang pertama ialah kereta kontrol. Okey. Okey. Itu apa dia tu? Itu adalah gambar. Okey. Saya minta maaf, suara saya tak pernah kuat. Okey. Okey, yang pertama kita ada sistem mekanikal. Nampak? Ciri yang pertama dia dah ada. Apa dia? Iaitu sistem mekanikal. Ni apa dia ni? Iaitu nama dia gear mechanical. Okey. Ada dalam kereta kontrol ni. Okey. Yang kedua, sistem elektronik. Okey, ada elemen elektronik dalam ni. Itu apa dia tu? Iaitu pemacu motor dan modul geganti. Ini yang kamu dah belajar masa kamu form 2. Okey, dalam reka bentuk elektronik tahun lepas. Yang seterusnya ialah sistem elektrik. Okey, sistem elektrik kita ada, sebagai contohnya kita ada motor AT, bateri alkali dan bateri kadmium nikel. Okey. So, semua benda ni ada dalam kereta kontrol. Dan yang terakhir sekali ialah terakhir sekali ialah sistem kawalan dan pengatur caraan. Ini kita panggil sebagai apa dia ni? Okey, ini kita panggil sebagai mikropengawal ataupun kita panggil sebagai papan litar mikropengawal. Okey, mikropengawal lah maksudnya. Okay, baik, kita okey. So, di sini kita akan buat jadual macam ni untuk kita mengetahui fungsi-fungsi setiap elemen-elemen yang ada dalam produk yang dah dibuat tadi tu. Sebagai contohnya kereta kontrol. So, yang tadi apa dia? Yang pertama komponen dia, kita ada gear mechanical. Kemudian kita ada komponen dia dalam kereta kontrol tu motor AT, bateri alkali dengan bateri kadmium nikel. Dan yang ketiga, kita ada komponen dalam elektronik, pemacu motor dengan modul geganti. Dan yang keempat, kita ada sistem kawalan dan pengaturcaraan, iaitu papan litar mikropengawal. So, dia ada fungsi-fungsi dia. Okey, bukannya mekanikal orang yang buat kereta kontrol tu dia bubuh benda ni saja-saja. Dia ada sebab, dia ada fungsi, dia ada function. So, apa functionnya kamu boleh baca sendiri dekat sini. Tu fungsi dia ialah untuk apa? Dia untuk mengurangkan atau meningkatkan laju atau menambah daya kilas motor.
Kemudian kalau untuk elektrik pula, kalau digunakan bateri tu untuk apa? Untuk sebagai sumber, okey, sumber tenaga. Kalau tiada bateri macam mana dia nak berjalan? Okey. Seterusnya ialah modul geganti dengan pemacu motor bertindak sebagai apa? Sebagai sistem elektronik menerima dan menukar isyarat input dari alat kawalan jauh kepada isyarat elektrik bagi memacu motor AT. Kalau soalan keluar, kamu buat macam ni saja. Okey. Dia yang akan terima dan dia akan menukarkan isyarat input. Ingat tak input? Kena ingat balik, kena buka nota yang tahun lepas. Apa itu input, apa itu output. Okey. Dan yang terakhir ialah papan litar mikropengawal. Apa fungsi dia? Iaitu berfungsi untuk mengawal hal laju dan arah putaran motor AT. Okey. Kita pergi pula kepada contoh yang kedua. Dalam buku teks ada banyak. Okey. Dalam buku teks ada banyak. Kamu boleh rujuk dan boleh buka sendiri dan baca. Okey. Kita pergi pula kepada pagar automatik. So dalam pagar automatik ni ada tak 4 elemen ni? Yes. So dia dalam kategori reka bentuk mekatronik. Okey, pagar automatik ni dalam kategori reka bentuk mekatronik. Sebab apa? Dia ada 4 elemen tu. Yang pertama dia ada sistem elektrik. Okey, sistem elektrik. Yang kedua dia ada sistem mekanikal. Yang ketiga dia ada sistem elektronik. Dan yang keempat dia ada sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey, sistem elektrik dia ada motor AT dan juga bateri. Okey, kalau dalam dan juga pengubah. Kalau dalam sistem mekanikal dia ada gear, rod dan pinion. Gear kan ada macam-macam jenis kan. Okey, ini salah satu gear yang digunakan, iaitu gear rod dan pinion. Dia akan berhubung antara satu sama lain tu. Okay, untuk menggerakkan pintu pagar tersebut. Okey. Yang ketiga kita ada sistem elektronik, iaitu pemacu motor yang akan menggerakkan benda tersebut. Dan yang keempat ialah kita ada papan litar mikropengawal. Otak, mikropengawal ni sebagai otak yang akan berfungsi memberi segala arahan-arahan, sama ada menggerakkan untuk membuka pintu ataupun menutup. Kalau tak ada mikropengawal ni, macam tak ada otak lah benda tu. Dia tak boleh gerak sendiri. Okey. So inilah dia punya fungsi-fungsi bagi setiap komponen-komponen elemen mekatronik yang dia gunakan. Ini kamu boleh baca sendiri. Okey. Okey, kalau macam gear ni untuk apa? Untuk menghantar kuasa pada bahagian penjuru untuk menggerakkan pintu. Kalau motor AT ataupun sel basah bateri ni untuk apa? Untuk sebagai sumber. Dan juga untuk meninggikan atau mengurangkan volten. Tengok kepada komponen yang digunakan tu. Okey. Kalau pemacu motor pula, komponen elektrik disatukan dalam litar pemacu motor untuk menerima volten kecil dan menukarkan kepada volten yang besar. Nak dapat tenaga yang banyak volten. Kemudian kalau papan litar ni pula untuk mengawal hal laju dan arah putaran motor. Sebagai otak lah yang berfungsi. Okey. Saya rasa setakat itu dulu kita punya kelas kita pada hari ini. Nanti saya akan berikan latihan kepada kamu dalam grup WhatsApp. Kamu boleh buka dalam grup tu, nanti saya akan bagi latihan. Okey. Baik, jadi latihan untuk hari ini ialah saya minta maaf suara saya tak pernah ada. Saya baru lega demam. Kat seminggu dah saya demam. Hari ini alhamdulillah ada juga kekuatan untuk buat video online, kelas online bersama dengan kamu. Okey, baik. Jadi untuk hari ini kamu hanya perlu buat nota sahaja tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Okey, tajuk yang tadi yang kita dah belajar tu iaitu menerangkan fungsi elemen. Okey, sebab pun tak kat sini ya. Okey. Menerangkan fungsi Okey, menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk yang sedia ada. Kita cerita balik sahaja benda yang dah siap. Okey, keluarkan saja tang mana duduk benda 4 elemen tu. Okey, ni kalau macam dalam konteks dia ada bagi mesin basuh automatik. So, tugasan kamu pada hari ni ialah kamu kena pilih salah satu produk mekatronik ni, sama ada mesin basuh ataupun kereta kawalan jauh ke. Okey, ataupun mana-mana yang kamu suka, yang kamu rasa kamu nak buat, pilih. Ataupun pintu pagar automatik ke, ataupun lagi contoh dia bagi mesin basuh kan, mesin basuh automatik kan.
So, antara banyak contoh yang diberikan dalam konteks, kamu pilih salah satu saja untuk dijadikan sebagai nota. Okey? Nota dia macam mana? Kamu boleh buat contoh macam dalam slide ataupun dalam nota yang saya berikan tadi tu. Okey, contoh macam ni. Okey, tak payah lukis gambar lah. Okey, tak payah lukis gambar, kamu hanya cerita sistem okey, contoh macam pagar automatik. Okey, kamu buat contoh pagar automatik kan? Okey, so apa dia yang ada dalam tu? Senaraikanlah. Ada sistem elektrik, ada pengubah. Okey, ada pengubah, ada bateri. Kalau dalam sistem elektronik pula ada macam motor. Kalau dalam sistem mekanikal ada gear, rod dan pinan. Kalau dalam kawalan ada mikro pengawal. Senaraikan macam tu saja dan buat jadual macam ni. Okey, itu saja tugasan kamu untuk hari ni. Okey, insya-Allah kalau diberi kesempatan kita akan jumpa untuk kelas yang berikutnya untuk tajuk yang seterusnya iaitu menghasilkan gambar raja blok. Okey, ini kamu boleh baca dulu. Okey, sebab dia ada kesinambungan ataupun tajuk ni lebih kurang sama dengan tajuk reka bentuk elektronik yang kita mengaji pada tahun yang lepas. Okey, dia ada input, output dan juga proses. Kena ingat balik yang itu, kena buka balik nota yang lama. Okey, jadi saya rasa yang tu dahulu kelas kita. InsyaAllah kalau tak faham boleh tanya dalam grup, boleh tanya dalam WhatsApp, boleh PM saya. Okey, sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.